Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah kurnianya maka dapat kita sama-sama menduduk ataupun sama-sama kita di dalam perhimpunan majlis ilmu ataupun majlis zikrullah, majlis mengingati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jemaah sekalian, para pelajar-pelajar sekalian, hari ini kita nak berbincang sedikit tentang tadabbur ayat Al-Quran yang menyatakan pada surah Al-Mudaththir, orang-orang yang berselimut, pada surah yang ke-74 ayat 36 dan 37. Aku punya handphone tu bunyi. Okay. Baik. Kim, tolong tengok Kim. Celah tu. Celah tu. Apa dia? Merah. Alam tutup. Okey. Di mana kita hari ini kita telah diberitahu akan tentang kos sara hidup kita akan naik. Telah diwar-warkan di dalam media sosial. Jadi sebenarnya kita tak perlu risau benda ni. Kan? Sebab itu berdasarkan pada rezeki Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan bagi mencukupi rezeki. Cuma kerja kita berusaha kan, selagi kita ada nafas, ada kekuatan, kita carilah rezeki yang halal. Insya-Allah Allah akan mencukupi. Jadi apa yang kita risau hari ini yang telah dinyatakan oleh Abu Ya'la, al-imanu yazdadu wa yanqus. Iman ni kadang-kadang dia bertambah, kadang-kadang dia berkurang. Tapi kebanyakan dia berkurang. Jadi macam mana kita nak menstabilkan iman kita ni supaya sentiasa maintain? Maka ulama-ulama mengambil satu pengajaran daripada hadis Nabi, daripada ayat Quran. Dia suruh kita selalu membaca Al-Quran. Sebab Quran ni dia banyak memotivasikan kita. Antara dia macam surah tadilah Al-Mudaththir tadi. Naziral lil bashar, peringatan bagi manusia. Maksud dia nazir ni mana peringat. Nazira ni mana peringat. Lil, lam tu lam apa? Lam jar. Bashar tu makna manusia juga. Jadi Allah kata bashar pun manusia, nas pun manusia, lagi satu apa? Insan pun manusia. Tapi dia ada, kalau kita mengaji lama kita tahu tu manusia tu apa dia, bashar tu siapa dia. Nah, nantilah pelajaran nanti tu. Cuma dia ada tu, ada kegunaan-kegunaan tu. Liman syaa minkum, bagi sesiapa yang inginkan daripada kamu, ayyataqaddama. Ayyataqaddama ni maksudnya bisa dengar muqaddam. Qadam. Qadam ni tapak kaki. Kalau Arab panggil bola sepak, dia panggil kuratul qadam. Kurah tu bola, qadam tu tapak kaki, mana bola sepak. Dan kita masa kecil-kecil orang panggil muqaddam kan. Muqaddam permulaan kita untuk kita belajar menapak untuk kita merangkak, menapak lah paling bagus sikit sebab dia tapak kaki. Au yata'akhkhara, ataupun jadi kata orang tadi dia nak maju ke depan atau dia nak undur ke belakang. Nampak?
Di sini apa pengajaran dia sini? Di sini dia nak cerita tentang manusia kita ni. Manusia. Baik. Tak apa, kita tulis sikit supaya kita mudah faham. Sini kita manusia, kehidupan manusia. Macam sahabat kita bincang. Dia duk minta doa panjang umur. Dia ada sangkut ni dengan ayat ni. Jadi kalau Allah bagi umur kita punya apa yang kita nak buat? Sedangkan bebanan umur panjang ni macam-macam amanah yang kita dipertanggungjawabkan. Baik, contoh dia manusia. Ketika dia umur 15 tahun, dia berjinak-jinak dengan sembahyang apa semua kan. Dia buatlah sembahyang wajib. Semua dia belajarlah untuk amanah tu, solat, puasa kan. Dia buat solat, puasa, lagi apa lagi? Zakat. Haji tak ada kot, saya muda lagi. Tapi kalau pak dia kaya, dia bawa terus pergi haji boleh ke? Haji kan. Zakat haji lah ada. Ada orang muda-muda pergi haji. Ada, okey. Baik. Ketika dia umur 65 tahun, dia pun buat benda yang sama tak? Benda yang sama. Tiada penambahan, tak? Oh, tiada peningkatan. Peningkatan. Peningkatan dari segi mana, macam mana? Dari segi amalan dan ilmu. Awak bergerak ni, Kim. Orang kadam hang tolak kot. Peningkatan di sudut ilmu dan amalan. Ilmu dan amalan. Contoh dah. Kita nak faham. Baik, 15 tahun pun dia solat pun cukup 5 waktu. Ba'diyah qabliyah tak buat. Buat wajib ya, sunat pun tak buat. Oh, okey. Main 65 tahun pun macam tu juga. Sama ya. Jadi maksud dalam tempoh 15 tahun, masa umur 15 tahun. Sampai 65 tahun. Okey, jadi solat ni hanya cukup 5 waktu, puasa hanya 2 Ramadan. Puasa sunat pun semua tak ada. Zakat fitrah sampai tua. Duduk macam tu ya. Apa ni, kita Jumaat tu juga. Jumaat tu juga. Jumaat pun pi bukan dia nak tahu rukun 2 khutbah atau apa, tak ada. Maka orang ini, orang macam ni, dia undur ke belakang. Faham tak? Oh, dia bukan. Bila undur ke belakang dipanggil dia panggil ya ta'ah khara. Orang ni ke belakang. Nampak? Dari sudut ilmu dan amalan tadi. Sekali ya. Apatah lagi di sudut kefahaman tauhid. Memang tak ada. Orang ni dia upgrade dia punya mai kuliah, kajian apa semua mai, maka orang ni dia panggil ya taqaddama. Beza tu. Taqaddama. Dia menapak jauh. Yang ni ta'akhara, dia ketinggalan belakang. Ketinggalan. Ta'akhir kan kita ada jamak muakhar, muqaddam. Kan? Itulah cerita tu. Ayat ni cerita. Ni untuk apa? Untuk kita muhasabah diri kita. Check and balance. Jadi orang bila dah muhasabah diri dia, bila dia baca ayat ni, maka dia pertama sekali dia tak fokus dah orang. Dia tak cari dah salah orang. Dia cari salah diri dia. Kemudian kalau ada teman-teman kata yang boleh sembang buat tauhid, dia akan sembang. Ya, Abdul Karim. Cek. Ya, Abdul Karim. Wahai orang yang mulia. Karim ni mana mulia? Mulia di sisi Allah. Nak dapat kemuliaan macam mana? Nak dapat kemuliaan di sisi Allah tadi. Kita ni, sabit tu, bila disebabkan amanah Allah Ta'ala tadi, sifat kita orang mukmin ni, sebab hati kita ni, hati, memang Allah pandang pada hati kan. Hati ni Ka'batullah kan, hati ni kiblat manusia apa semua tu. Kita pun tahu Allah pandang pada hati. Macam mana tujuan kerja buat kita tadi, setelah kita mengaji tauhid, dan kita dah faham dah tauhid tu syirik macam mana. Kerja buat kita hari ni, kita nak isikan benda-benda munafik tu tadi. Hati duduk kat munafik ni. Fi qulubihim maradan fazadahumullahu marada. Allah, macam mana kita nak cuci sifat munafik tadi? Kan?
Kita nak buang sifat munafik ni supaya Allah masukkan sifat orang beriman. Yang mukmin tadi. Yang ni dia ada sangkut paut dengan kita berwuduk. Ni cara nak buat ni. Bila kita berwuduk, Hakim. Bila kita berwuduk, bila air ke muka, memang kita masa tu disunat kita niat. Kenapa Allah perintahkan di sudut fiqh bila nak sampai muka baru kita niat? Masa basuh tak niat lagi, basuh tangan tak niat lagi. Pasal apa, Hakim? Bukan saya saja tu. Sebab Allah nak tengok ni hati kita ni tadi. Nampak sampai tu niat di hati. Dan selepas kita berwuduk siap apa semua tu, yang kata 4 basah 2 kering paling minimum lah. Dan Quran pun katakan, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salah fa'silu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Yang saya ulang tu kan. Basuh muka ni biar kena di pareh-pareh bulu tumbuh ni sampai telinga ni. Sampai bawah ni, kalau boleh bawah sikit pada jenggot tak apa. Kan? Kemudian ukur lilit dia gitu lah. Bila basuh tangan, kena basuh jari dulu. Jangan basuh siku dulu. Sebab Quran tu jari dulu, jari hingga ke siku baru betul. Ni orang basuh ke tu? Banyak kalau kita tengok, kadang-kadang hak basuh tu dia punya serban. Bukan kita nak, mana dia ibadat, dia beramal Tak ikut Quran. tak ikut Quran. Walaupun nak mudah. Sedangkan bila kuku kita ni, sampai tu kuku tak boleh panjang, takut ayak tak boleh masuk. Kalau macam ni dah tentu ayak kena dah. Lepas tu sebab tu bila kata wamsahu ni, asal perkataan masaha. Masaha. Kalau fa'silu ni asala. Asala bahasa basuh. Wamsihu ni sapu. Apa beza? Beza dia ada. Kalau dia kata basuh ni kita tak ada hayak tu, tak ada hayak. Kalau paip lah. Kalau paip tak payah tak ada lah, kita terus lah. Cuma dia contoh ni bahasa ayak kolah. Kita tahan tangan ni, kemudian kita ambil ayak tadi, buhlah tempat wuduk tadi. Dengan serta dengan niat. Dengan niat tadi. Tapi kalau dia kata wamsahu, kita ambil ayak tadah, kita buang ayak tu. Ayak yang melekat saja. Itu dia suruh sapu. Contoh nak sapu kepala kan, kita apa? Buang tu, baru. Malah tak ada dulu. Lepas tu yang buang yang melekat saja tu. Itu dia panggil, tu cara kaedah tu. Tapi hari ni boleh tengok kami. bantai lah. Semua dia bantai, dia tak tahu beza. Basuh habis. Basah. Memanglah basuh habis tu ada yang kata makruh bukan sunat. Sebab dia menyegarkan kita balik kalau orang bulan puasa. Dan di situ masahu tu dia timbul Al-Masih. Isa Al-Masih. Dajjal Al-Masih juga. Nampak? Isa Al-Masih ni sebab apa? Dia ni Allah bagi kelebihan dia. Bila tangan dia kalau bertemu ya, situ berlaku mukjizat. Sebab itu orang Kristian palang dia tu supaya tangan dia tak bertemu. Nampak? Kalau bertemu ya, tapi yang dia palang tu bukan Nabi Isa. Kita orang Islam kita faham lah. Anak murid dia rupa Allah merupa kan. Sebab Quran je tanya tu. Dan Dajjal pula macam. Dajjal pun tengok tangan dia pun power. Sebab itu kalau tak ada makanan, dia kata, oi makanan, turun pada langit. Turun makanan tadi. Dengan izin Allah lah. Tapi Allah izin tu ya. Pasal apa Allah buat tu? Siapa nak fikir hak Allah tu kan? Cuba kita tengok kan. Jadi cerita tadi macam mana tadi bila kita kata berwuduk tadi, kita nak buang sifat-sifat tadi, sifat-sifat munafik tadi. Lepas tu kita pun baca doa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Situ dah kita ba'dah. Aku bersaksi engkau wahid, anak Isa. La syarikalah. Tak ada syirik dah. Tentu dah mula-mula dah sebut dah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Nabi Muhammad itu hamba kamu dan pesuruh kamu. Tang ni kita kena niat sikit. Allahumma ja'alni minat tawabin. Jadilah aku ni sebagai orang suka bertaubat. Wa ja'alni mutatahirin.
Tahir ni makna kata bersih sungguh-sungguh. Makna kata bersih di luar, dalam dia suci. Tahir ni. Masa tu kita bersihkan hati kita daripada sifat munafik, minta kepada Allah Taala. Tu daripada mulut tadi. Waj'alni min ibadika salihin. Supaya jadi Allah kita jadi kita hamba yang soleh. Faman kana narju amal solehan. Amal kita dah minta lah tu. Dia dah sangkut pun ayat 110 tu. Ada all condition. Semua dah. Jadi bila kita kata gitu, wajib dah kita. Lepas tu kita kata apa lagi? Abang baca apa lagi? Itulah yang orang soleh yang tadi. Waj'alni minas solihin. Waj'alni min ibadika salihin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Maha suci engkau. Dan segala puji bagi engkau. Ucap pula sekali lagi tu. Asyhadu an la ilaha illa anta wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa sallallahu alaihi walhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali kita bersyahadah? Makna kata benda syahadah ni penting. Dalam wuduk pun dah ada dah. Jadi bila kita buat betul, Allah akan hantar kita satu rasa kita duduk saja. Kan? Kita akan rasa kata astagfirullah. Mana kita sentiasa istighfar dengan Allah. Bila kita sentiasa mulut kita boleh jadi begitu lah. Bukan kita jadi tok guru dah. Kita tak mau tok guru ni beban kan. Kalau saya pun saya tak mau jadi ustaz. Pasal bila orang tanya kita kena tolong ajar mana? Walaupun kita letih. Kerana ikut saya tak mau kan. Biar ikut lipat petang balik. Double. Tapi memandangkan arwah pempesan letih banyak pun saya cubalah sekadar kita sembang macam ni lagi bagus, santai-santai. Nampak tak tadi bab syirik tadi? Jadi yang terbaik sekali waktu pagi atau lepas subuh kita baca Sayyidul Istighfar. Tahu doa tu Sayyidul Istighfar. Hari ni kita nak amal lah. Dia tak mau buat formula-formula juga. Tapi amalan kita tadi. Sebab hadis sahih kata, barang siapa berkata Sayyidul Istighfar ni, maka Allah akan bagi dia, kalau dia mati dalam untuk mana, kematian tu diredha oleh Allah. Kalau dia kata lepas subuh, waktu tu daripada subuh tu sampai masuk maghrib. Makna kata dia mati dalam kalangan tu, Allah redha kematian dia. Kemudian lepas maghrib dia kata pula, maghrib sampai subuh esok, dia tidur mati pula. Macam tu juga Allah redha. Makna keredaan Allah 24 jam. Kalau kita amal. Bisa dengar Sayyidul Istighfar. Boleh Google pun ada. Tak apa, anda boleh Google. Banyak tu memang famous tapi orang tak ambil. Yang tu kan ya, yang tu zikir munajat. Dia macam ni. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Aku ni hamba-Mu. Tadi ni Allahumma anta, engkau Allahumma ni 99 nama Allah lah yang saya kata tadi. Ya Rahman ya Rahim, kita tak sebut semua tu kan. Sebab Allahumma tu terkandung tu 99 tadi dalam tu. Anta Rabbi, engkau ni penciptaku, pembimbingku, pengasuhku. Nampak? Kita mengharapkan dia. La ilaha illa anta, tiada ada Tuhan melainkan engkau saja. Nampak? Tu Nabi pada syahadah tu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, yang menciptakan aku. Wa ana 'abduka, aku ni hamba-Mu. Wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan di antara engkau aku ada perjanjian kita dengan Allah. Tapi perjanjiannya mastata'tu, aku akan cuba penuhi perjanjian aku sekadar daya upaya aku. Nampak tak? Allah pun tahu dah. Ini Nabi ajak ni doa ni. Buka dalam Google dah. Saya boleh bagilah tapi banyak sangat nak tulis. Apa-apa. Saya dapat ni saya. A'udzubika min sonaktu abu ulaka. Aku akui bi ni'matika, di atas nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Wa abu ulaka, dan aku mengakui bahawa akan dosa-dosaku. Kan? Abu ulaka bi ni'matika wa abu ubika bi dzambi. Faghfirli, maka ampunlah dosaku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Semua ni tak boleh mengampuni dosa kita melainkan anta, engkau saja ya Allah.
Ni dipanggil Sayyidul Istighfar. Ibu segala istighfar. Sayyidul. Balik buka Google tak apalah ni. Ada dalam Google dah. Kalau nak tulis boleh saya tulis, tapi masa tu masa kita kan. Saya akan baca, kalau betul saya akan share. Okay. Baik. Jadi bila dah jadi itu, macam mana yang tadi kita nak isikan, nak buang sifat munafik tadi kan, nak buang sifat munafik tadi. Dalam bila kata fal ya'mal amalan salihan, fal ya'mal amalan salihan ni amalan soleh yang macam mana? Allah cerita dalam surah Taubat ayat 112. Tulis ayat 112. Surah Taubat lah. Surah yang ke-9 ayat 112, muka surat 205. Ayat 112. 112. Muka surat 205. Muka surat 205. Attabi'una. Nampak? Mula dia punya ayat tu. Boleh cek dalam buku, nak buat Quran tak? Nah, baik. Kim ada Quran dalam buku tu ada. Tengok handphone boleh. Tak apa tu. Tu Quran tu lah tu. 205. Surat 205. Yang kita kata amalan soleh ni apa dia? Kan? Kalau Abang Wahab dia senang amalan soleh dia. Dia bukai punya, tapi orang tak faham lagu tu. Dia kata apa? Amalan soleh tu nafi ilaha, isbat Allah. Betul lah yang tu. Ibu dia, tapi macam mana orang nak nafi, nak isbat pun tak tahu. Tapi kalau nafi isbat dalam syahadah tu 4 perkara tu lah. Membatalkan tu. Yang membatalkan tu. Jadi attabi'unal abidun alhamiduna saihuna arraki'una as-sajiduna amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna hududul lillahi wa basyiril mu'minin. Kalau di sini dia catat 8 saja dalam ayat ni. Maksud dia orang yang beramal soleh ni pertama sekali dia orang yang suka bertaubat. Kan? At-taibuna, taubatlah tu. Kemudian yang kedua al-abidun, maknanya orang yang suka beribadah kepada Allah. Ibadah dengan ilmu dan mencari redha Allah. Ni. Kemudian yang ketiga alhamiduna nak ikut tu, nas tu disambung ya kan. Hamid ni makna dah yang memuji. Hamid yang berzikir, yang sebut, yang memuji Allah Taala, sebut alhamdulillah apa semua tu kan. Kemudian as-sa'ihuna, sa'ihun ni mana sahih, mana ada orang yang mengembara, bukan melancung. Tengok melancung boleh, tak ada masalah, tapi dia melancung mencari ilmu. Mengembara maknanya di sini mengembara demi ilmu dan agama. Demi ilmu dan agama. Kemudian ar-raki'un, orang yang rokok. Rokok ni mana orang yang banyak rokok lah. As-sajiduna, orang yang suka banyak sujud. Amiruna bil ma'ruf, yang ni payah sikit. Amir makna menyuruh orang buat benda baik. Itu satu lagi benda-benda yang baik ni kan, kerja buat kita. Wan nahuna 'anil munkar, dan cegah munkar. Suruh buat baik dan tidak cegah munkar.
Kalau suruh buat baik saja, banyak orang buat baik. Tapi mungkar naik lagi banyak. Dia mesti suruh baik, cegah mungkar. Makna kata, bila suruh baik, cegah mungkar. Mana mungkar nak naik tu dikawal. Contoh dia, judi, arak, pelacuran. Tidak suruh buat baik ya. Baik-baik tunggu. Macam di Thailand buat baik, banyak buat baik. Tapi hak tak baik pun sama banyak ya. Tapi kalau kita nak berdakwah ni, pengalaman saya, bukan pengalaman saya lah, pengayam, kalau kita baca dalam sirah Nabi pun, nak dakwah adik-beradik memang susah. Contoh dia, Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Punyalah bagus dakwah ni, tak ada claim overtime apa semua. Tapi dengan anak dia pun tak boleh pergi. Dengan bini pun tak boleh pergi. Dia pun tak boleh terima. Tu Nabi tu. Apatah kita. Semua ada. Nabi Nuh dengan bini, dengan anak dia. Nabi Ibrahim pak dia. Nabi Muhammad pak penakan dia. Mana pun bukan ada orang lain. Kita pun bukan ada orang lain, kawan-kawan kita. Adik-beradik kita. Sebut kata Tuhan tu dengan Allah tu tak sama. Mereka marah. Yang ni memang diperbuh label saya tak habis sesat dua tu. Okey. Itu satu. Jadi dalam hadis saya tambah dua lagi. Yang ke-9, yang ni 8 ni. Yang ke-9, kita hubungkan silaturahim. Ikhwan-ikhwan kita, nama tadi adik-beradik kita lah. Yang lepas adik-beradik baru kita cari ikhwan kita. Kita hubung balik. Tak cakap kalau masalah krisis pasal kita duduk bertengkar. Yang tak lepas syirik ke, lepas syirik ke, tak kisah ni. Yang penting semua kita ni, semua kita tak mau bersyirik dengan Allah. Tujuan kita. Bukan lepas tak lepas. Mana kita tak hukum orang lah. Kita nak faham tu syirik macam mana. Jadi kita hubunglah kawan-kawan kita. Nombor kamu ni nanti saya ambil WhatsApp lah. Hakim ada kan? Bagi lah ni apa-apa nak buat perjumpaan raya ke apa, boleh kita sembang-sembang. Hari ni. Macam atuk antak kan. Makanan pun kita bersyirik. Kan? Sedap kedai mamak tu sedap. Yang sedap mamak, yang beri sedap tu Allah. Betul, memang betul tu. Jadi yang tu. Orang azan lah. WhatsApp. Jawab azan. Buat akhir sembahyang. Bagi dia sembahyang dulu. Pergi sekali. Kami jamak tak apa. Kami saya mau hantar jauh. JB tak apa. Kita rehat dulu. Tak sambung ni.